kerusakan sistem pembekalan elektrik, kita semua rasa macam hilang dalam waktu. Jadi, namun kerusakan sistem bekalan kuasa elektrik pernah berlaku. Contohnya di Amerika Serikat pada tahun 1965, 77 dan 2003. Juga di ibu negara Rusia, di Moskow juga kerusakan sistem pembekalan elektrik juga pernah berlaku, yaitu pada tahun 2005. Pada tahun itu saya ada di Moskow dan saya mengalami keadaan kecemasan di situ. Apa berlaku? Oke. Pertama, semua jalan raya dalam jam. Kereta atau bus tidak boleh berjalan atau bergerak sebab lampu isyarat semua rusak. Kemudian sistem kereta api bawah tanah juga rusak. Kami tidak boleh bergerak kemana-mana. Phone atau internet pun tak boleh pakai sebab sistem semua rusak, tidak ada elektrik. Jadi saya tidak boleh panggil sesiapa bagi tahu saya di mana. Pada waktu itu saya berada di pusat Moskow dan saya perlu pergi ke rumah saya dan saya perlu jalan kaki selama 2 jam. Dan saya tidak tahu jalan ke rumah saya sebab saya selalu naik kereta di bawah tanah. Jadi saya perlu tanya orang di mana kemana saya perlu pergi. Baiknya waktu itu boleh makan banyak es krim sebab peti sejuk semua rusak, jadi penjual perlu memberi secara percuma semua es krim yang ada. Baik, jadi kita sudah memang tak ada keraguan bahwa kuasa elektrik memang adalah satu kemudahan yang wajib ada di setiap kediaman manusia. Betul? Kuasa elektrik diperolehi melalui proses penularan kuasa yang tersilat dalam sumber bahan api. Jadi terdapat berbagai jenis stesen jana kuasa mengikut sumber bahan api. Contohnya stesen kuasa nuklir, stesen kuasa bahan bakar fosil, stesen kuasa angin, stesen kuasa matahari, stesen kuasa hidro, dan lain-lain. Saya tak sebut di sini sebab ada banyak lain. Tapi ini yang paling banyak lah. Okay. Terdapat di Malaysia terdapat banyak sumber yang boleh diperbaharui dan tidak diperbaharui. Yang tidak diperbaharui adalah minyak, gas asli, dan batu arang. Okay. Dan yang diperbaharui kita tahu semua angin, matahari, dan air. Di Malaysia kebanyakannya stesen jana kuasa menggunakan sumber yang tidak diperbaharui, yaitu minyak dan batu arang. Benda ini tidak berapa betul saya rasa sebab sumber itu tidak diperbaharui. Jadi setiap kali kita nak menggunakan elektrik, kita perlu bayar untuk sumber yang tidak akan diperbaharui. Jadi hari ini saya ingin menyuruh tuan-tuan dan puan-puan untuk melabur, sebab saya adalah dari syarikat Ultra, ya, melabur untuk menyokong pembinaan banyak stesen hidro di negara ini. Kenapa stesen hidro? Sebab pertama sekali kita ada banyak air di Malaysia. Kita ada iklim yang panas, kita tidak ada musim sejuk, jadi kita boleh dapat sumber yang diperbaharui sepanjang setahun. Bagaimana stesen hidro ini berfungsi? Jadi kita perlu ada air, okay? Air dalam sungai. Jumlah air dan daya aliran dalam sungai itu menentukan tenaga yang ada dalam air sungai itu. Jadi kita kumpulkan air dalam tabunan air, dan selepas itu air itu mengalir melalui saluran air dan memusinkan kilat turbin. Melalui itu generator membuatkan tenaga elektrik. Jadi ini empanan, dan di
sini kita sungai teruskan alirannya. Oke, ini adalah bagaimana pemandangan dari atas. Jadi ini empanan, di sini air dikumpulkan, dan kemudian di sini ada turbin. Jadi air akan pergi ke turbin dan kemudian keluar ke sini. Okay? Pertama sekali apabila kita fikir stesen jana kuasa apa kita perlu membina, kita perlu menimbangkan kebaikan dan keburukan. Jadi dari satu segi kita perlu fikir tentang keselamatan. Nanti saya akan cerita lebih terperinci. Jadi keselamatan, keefisien, keberkesanan, pengaruh ekologi sewaktu pembinaan, dan kemalangan yang mungkin berlaku. Dari segi lain kita perlu fikir tentang pos pembinaan, pemeliharaan, dan pos sumber bahan aktif. Mari kita lihat lebih terperinci. Jadi tentang kelebihan. Sumber tenaga yang diperolehi pertama sekali. Sumber tenaga yang perlukan untuk stesen hidro adalah air. Air kita boleh dapat hampir di mana-mana di Malaysia, dan iklim yang panas membolehkan kita menggunakan stesen hidro sepanjang setahun. Keduanya, stesen hidro kalau berbanding dengan stesen nuklir, dia tidak itu berbahaya. Juga kalau berbanding dengan stesen alam batu yang menggunakan sumber alam batu, dia tidak membuat asap. Jadi stesen ini sebenarnya boleh menjadi tempat rekreasi untuk orang-orang pergi dan beristirahat. Kemudian pos sumber yaitu air adalah percuma. Kita tidak perlu bayar langsung untuk air itu. Dan pos pemeliharaan juga sebenarnya sangat rendah. Jika kita lihat pada jadual ini, kita boleh tengok harga pembuatan kuasa elektrik dalam euro. Okay? Mengikut sumber. Jadi kita boleh nampak kuasa solar, walaupun kita semua tahu benda itu kuasa itu sangat ekologikal, tapi sebenarnya dia sangat mahal dan dia memerlukan tempat yang agak luas. Kos pemeliharaan juga sangat tinggi. Jadi kita nampak bahawa kuasa stesen yang menggunakan kuasa hidro sangat paling rendah antara semua. Okey. Kemudian mana-mana tempat macam stesen jana kuasa hidro dia menciptakan banyak tempat kerja. Apabila proses pembinaan, kita perlu jurutruk, kita perlu buruh, kita perlu kilang untuk membuat semen. Jadi banyak tempat baru yang untuk orang bekerja. Kemudian ia merangsangkan sains. Sebelum kita mula membina, kita perlu berfikir bagaimana kawasan itu sesuai atau tak. Jadi banyak ahli sains, ekologi, jurutruk akan ikut serta dalam proses pembinaan. Dan kemudian apabila stesen ini berfungsi, contohnya pada waktu pagi kita lebih banyak pakai electricity. Pada waktu malam juga, sepanjang sehari kurang. Jadi semua stesen jana kuasa dalam bandar kita, mereka perlukan pada waktu pagi dan pada waktu malam adalah peak puncak permintaan tenaga elektrisiti. Ini adalah masalah. Jadi sebab itu dalam beberapa negara pada waktu puncak tenaga elektrisiti sangat mahal. Dengan adanya stesen hidro sebenarnya penyesuaian bekalan elektrik sangat senang, sebab kita perlukan saja tutup atau buka saluran air. Yang tadi ini sini
buka. Jadi apabila kita tutup, turbin berhenti pusing. Jadi elektrisiti tidak ada. Apabila kita buka dan ada turbin banyak, kita boleh menyesuaikan pembekalan listrik. Antara kekurangannya, tekunan air dalam mempanang menghalang migrasi ikan. Apabila ada sungai, ikan biasanya dia boleh pergi mengikut arus atau melawan arus. Tetapi apabila ada empanang, ikan tidak boleh pergi. Namun sekarang ada ramai ahli sains yang bekerja dan mereka membuat mengerjakan penyelesaian untuk masalah ini. Ini adalah dipanggil tangga ikan. Tangga ikan, jadi ikan boleh pergi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Jadi masalah ini sudah diselesaikan. Kemudian kesan negatif pada hewan dan tumbuhan semua jadi sebab apabila ada sungai, selepas itu kita nak buat empanan dan air itu akan keluar dan naik. Jadi banyak hutan dan tempat kita perlukan banyak tanah lagi. Jadi sebenarnya apabila kita bina mana-mana stesen jana kuasa, memang kawasan sekeliling akan terpengaruh secara negatif dan positif. Jadi itu adalah tanggung jawab ahli sains, ahli ekologi untuk tahu apa boleh buat. Contohnya kita tidak boleh bina stesen hidro dan kawasan empanan di tempat perkuburan. Sebab kalau ada perkuburan, nanti mungkin ada sakit ke dalam air itu. Jadi kita perlu fikir kalau ada perkebunan ke perkampungan, kita perlu pindahkan semua itu ke tempat lain. Kalau ada hutan yang unik, kita perlu fikir bagaimana nak buat secara bijak. Kemudian kos pembinaan yang tinggi. Kos pembinaan sebuah stesen hidro adalah sangat tinggi kalau berbanding dengan stesen arang batu atau stesen nuklir. Tetapi kalau kita tengok jangka masa panjang, bulanan duit itu banyak kali ganda. Jadi untuk anak cucu kita boleh melabur untuk anak cucu kita menikmati bulanan. Oleh kerana itu, contohnya negara China, kebanyakannya tenaga elektrik terdapat dari stesen jana kuasa hidro, lebih dari 70%. Di mana-mana sungai kecil, mereka membina stesen jana kuasa hidro. Juga Tun Dr. Mahathir, dia pernah ada satu projek mega, yaitu stesen jana kuasa Bakun di Sarawak. Sayangnya selepas Tun Dr. Mahathir berhenti bekerja sebagai Perdana Menteri, projek itu juga berhenti tidak diteruskan. Jadi saya berharap kamu semua akan menyokong dan pelabur di masa depan untuk membina stesen jana kuasa hidro di negara ini. Terima kasih. Ada soalan? 1-2 soalan? Puan Olga, saya IR Idris dari Isas Group Engineering. Saya berminat dengan Puan Olga punya ni. Sekiranya kami berminat, boleh datang ke pejabat saya untuk bincang lebih lanjut? Ya, boleh. Soalan mesti teknikal juga kan? Saya ingin melabur Nilai tu warna soal mengenai nilai projek ini. Berapakah pulangan yang akan saya dapat hasil dari pelaburan saya? Sebenarnya pulangan ini dia akan pulangan penuh dalam masa 10 tahun. Jadi terpulang berapa inci nak melabur, kita ada skim. Jadi selepas itu saya punya staff boleh terangkan tentang skim melabur. Okey, jadi pulangan inci akan menikmati selama 10 tahun yang akan datang. Jadi selepas habis
membina stesen itu. Maksud saya apakah garanti, apa Jaminan. yang saya akan mendapat pulangan semula atas modal yang saya keluarkan itu? Apakah Projek jaminan? ini memang dapat sokongan dari kerajaan. Okey. Ya, jadi stesen ini memang kalau habis dibina, sebenarnya dalam proses pembinaan lagi, dia contohnya stesen ini dia ada 9 turbin, okey. Sewaktu selepas proses pembinaan ambil masa 3 tahun, contohnya. Jadi selepas setahun kita sebenarnya boleh mula dah memakai turbin yang pertama. Jadi ini sudah stesen ini sudah mula berfungsi. Jadi kita boleh nampak Untuk orang-orang macam ni. Dia ingin menambah sikit tentang jaminan tu. Syarikat Purwangga ni 30% saham dia telah dibeli oleh TNB. Jadi 70% syarikat Purwangga ni. Jadi Maksud saya jaminan yang andai kata Dia tak okey, dia datang. stesen jana kuasa ini ditimpa bencana alam, contoh salah satu Kita ada bencana alam takaful yang insurans. ada insurans. yang memungkinkan stesen ini pecah habis tidak berguna lagi. Jadi apakah jaminan modal saya itu boleh dikembalikan balik? Kita ada insurans seperti ini syarikat Takaful. Chandra, ya, kami ada insurans. Jadi apa-apa bencana Okey. alam ke, Untuk tuan-tuan, saya adalah mewakili peguam kepada Purwangga. Saya akan terangkan, jika terjadi apa-apa bencana alam kepada projek kita, sebenarnya kita ada sediakan satu gate tu. Maksudnya tuan akan dapat satu gate tu. Jadi itu tidak menepati syarat-syarat syarikat saya untuk jadi saya rasa kita perlu anda perlu Pertimbangan. Membaik budi. membaiki lagi ya sistem anda ini supaya saya akan Dapat dapat jaminan. melabur dengan senang hati ya. Tak apa, dia banyak pelabur yang lain. Tak heran dah satu tak ada. Okey. Okey, ni dah tahu. Okey.